Baik, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang ada bersama saya pada petang ini. Hari ini perkongsian yang kedua, santai lukisan pensil. Saya akan berkongsi tentang cara-cara melakar dan membuat shading untuk menimbulkan bentuk jalinan atau ruang. Biasanya elemen ini yang biasa ditanya dalam soalan. Jadi saya berkongsi tentang basic saja dulu. Waalaikumsalam semua. Nanti untuk modul yang seterusnya akan menjadi lebih rumit lagi lah. Nanti mungkin saya akan gabungkan mana-mana imej-imej atau objek-objek yang pernah kamu lukis akan digabungkan menjadi satu gubahan yang betul lah, supaya dalam satu-satu gubahan tu dia ada 2-3 objek untuk disesuaikan dengan soalan-soalan periksaan SPM. Bagi tujuan belajar untuk kemahiran sendiri yang tidak melibatkan periksaan, untuk bergiat dalam lukisan untuk sebagai mengisi masa lapang, boleh belajar. InsyaAllah akan dapat sesuatu yang bermanfaat lah. Baik, hari ini nak belajar basic je. Kalau tengok pada contoh sini nampak rumit sangat. Kalau masa kata 1 jam tu mungkin tak sempat siap. Asas yang akan kamu belajar pada hari ini nanti boleh diaplikasikan untuk melukis objek-objek yang lebih rumit. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang cara melukis bentuk benda yang berasaskan bentuk kuboid atau bentuk kotak. Jadi bentuk-bentuk kotak ni tone gelap itu sangat penting untuk mewujudkan bentuk baik. Perkara yang penting sekali kena faham, ini memang asas. Ini semalam kita belajar ini, objeknya berkaitan dengan bentuk berasaskan bentuk silinder. Penghasilan tonnya adalah seperti ini. Jadi untuk hari ini kemahiran yang perlu awak dapat, kemahiran yang perlu awak ada seperti inilah. Di sini saya tunjukkan contoh macam mana nak mengaplikasikan ton cerah dan ton gelap berdasarkan pada objek-objek yang mempunyai satah rata. Sini boleh tengok ada lebih kurang dalam ton cerah satu, ni ton yang kedua gelap sikit, ini gelap lagi, dan ini gelap, dan ini paling gelap. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ton. Jadi aplikasikan ton cerah, ton gelap bagi objek-objek yang mempunyai satah-satah rata ini pada objek yang seperti kotak macam ni. Saya ada banyak contoh, tapi saya tak boleh tunjuk semua. Baik, kemahiran yang tadi tu mengaplikasikan ton cerah, ton gelap berdasarkan pada cara ini, kita boleh letakkan satah. Ini satah yang paling terang, kena cahaya. Ini satah ini condong sedikit, dia kurang cahaya, jadi ini ton paling cerah, dan gelap sikit, dan ada bahagian paling gelap. Bagi saya, apabila kita melukis objek di atas permukaan putih yang kosong ni, jadi untuk menunjukkan benda itu terkena cahaya, saya tak akan tunjukkan bahagian itu berwarna putih kertas. Saya akan tunjukkan bahagian yang terkena cahaya itu dengan ton yang paling cerah. Baik, hari ini ni asasnya. Saya tak boleh tunjukkan kemahiran yang terlalu tinggi sangat. Untuk asasnya semalam dah buat bentuk silinder pasu, berasaskan pada bentuk silinder dan kon. Silinder dan kon. Hari ini belajar membuat objek kotak. Bagaimana kita nak mengaplikasikan ton cerah, ton gelap untuk wujudkan kotak, bentuk kotak. Waalaikumsalam semua. Yang biasa berlaku, kelemahan dalam proses melakar bentuk itu susah, tak tepat. Mungkin garisan-garisan tu sengit, terlalu sengit sampai bentuk tu jadi bentuk yang tak betul lah. Baik, saya nak tunjukkan step by step cara melakar
Semua dah sedia, cuma sediakan kertas kosong dan pensil sahaja. Walaupun hanya objek kotak yang dilukis, tapi nanti sebenarnya kemahiran yang diperlukan sangat berat juga sebenarnya. Ada disiplin-disiplin yang perlu dipatuhi lah. Ya, selamat petang semua. Baik, cara nak melukis ni begini kalau boleh semua bersedia kalau sediakan dengan pen, sediakan pensil, kertas lukisan. Saya tak sediakan modul. Sekejap Baik, mula-mula sekali buat garisan mendatar macam ni saya tak guna pembaris kontrol pergerakan tu, pergerakan pensil supaya dia nampak lurus. Lakaran tidak perlu ditekan. Okey, saya kena tekan supaya awak nampak. Tapi dari segi disiplinnya, lakaran ni tidak perlu ditekan. Macam saya beritahu semalam, garisan lakaran tu adalah garisan yang sangat pudar. Kalau dilihat dalam jarak 1 meter tu, dia tidak kelihatan Jadi awak sahaja yang melihat garisan itu. Baik, kemudian buat garisan tengah menegak. Tak kisahlah tengah atau tepi sikit. Katalah ni tengah, di tepi sikit, buat garisan menegak Ini untuk menunjukkan tinggi objek. Ini kaedah melakar. Ini sangat penting. Lakaran ni kena tepat. Silap saja lakaran, maka silaplah akhirnya nanti. Nampak ke tidak Kalau tak nampak, saya tekan lagi. Ingat, saya menekan pensil ni sebagai supaya awak nampak Sepatutnya saya tidak perlu menekan. Saya tekan. Baik, kemudian ada bahagian lebar kotak ini, arah sini dan arah kanan dan arah kiri. Okey. Katalah ini kita bahagi dua. Okey, sudutnya lebih kurang separuh di sini Ini lebar kotak. Garisan kena lurus Jotan, hai. Garisan ini mesti lurus. Ini satu garisan sebelah kanan dan ini satu garisan di sebelah kiri. Sama bukan sudutnya Saya kena tekan lakaran ini supaya awak nampak. Kalau ikutkan disiplin yang sebenarnya, garisan lakaran ini jangan ditekan. Okay, saya harap awak nampak Baik, saya nak awak kemudian garisan di sini untuk menunjukkan ketinggian. Kalau boleh jangan tinggi sangat Nanti kalau terlalu besar sangat objek yang kita lukis tu, nanti kita akan mengambil masa yang panjang Untuk pembelajaran hari ini cukuplah ada nampak gambaran kotak. Buat garisan di atas ni selari garisan selari dengan yang di bawah sini selari. Kontrol pergerakan pensil supaya dapat garisan yang lurus. Jangan kerap melakukan kesalahan kerana nanti kita akan membuat kerja melakar memadam, melakar memadam dan melakar memadam. Teknik garisan lebar. Okey. Garisan selari tegak tadi, selari condong. Dan ni atas ni garisan selari condong dengan selari dengan bawah. Okey. Kemudian buat garisan selari condong di sebelah kanan ini untuk menunjukkan lebar panjang objek. Kemahiran ini nanti boleh diaplikasikan ketika kamu melukis rumah, bangunan. Jadi ini asas yang paling penting sebelum kita melukis objek-objek yang complicated. Baik.
Kemudian ini lebar, ini panjang. Pastikan panjang ini melebihi daripada lebar lah. Kontrol pergerakan terus Garisan saya awak boleh nampak lurus seperti macam seperti menggunakan pembaris. Ini berlaku sebab dah banyak kali membuat lah. Bila banyak kali membuat, kemahiran tu ada. Baik, dan garisan selari di atas ini, tangan berada di atas ni. Kemudian kita gerakkan pensel gini. Kita tengok semasa kita menggerakkan pensel tu, kita tengok lurus atau tak lurus. Pastikan lurus. Kemudian garisan di sini untuk menunjukkan lebar permukaan atas dari nampak permukaan kuboid itu. Okey, saya harap jelas Sesiapa pun boleh belajar, murid tingkatan 1, 2, 3, 4 macam tu boleh, semua boleh Ini asas InsyaAllah awak akan dapatlah Dan ni garisan yang menunjukkan garisan ke dalam. Okey, ini garisan ni dalam kotak Okey, kita dah nampak gambaran kotak itu berlubang, tapi masih nampak gambaran kotak yang sebenar. Kotak sebenar tu dia ada bahagian penutup. Baik, macam mana nak wujudkan bahagian penutup? Senang je. Penutup tu boleh buat di sini, condongkan sikit di sini. Biasa condong sini sikit penutup ni. Sikit saja Dia buat begini. Cuba awak lihat dari segi logiknya penutup itu dengan kotak yang awak lukis tu. Dia dari segi kepanjangan dia ni. Dari segi saiz dia ni Ini bahagian penutup kotak yang terkeluar. Ini bahagian penutup kotak yang ada di dalam kotak. Ini penutup kotak yang ada di bahagian dalam kotak. Dia terlihat. Okey, sudah ada dua penutup. Yang bahagian penutup di sebelah sini dia dah terlipat ke dalam Atau kalau nak tunjuk pun boleh juga, terlipat juga ke sini. Kalau nak tunjuk boleh juga. Terlipat ke sini. Waalaikumsalam semua. Okey. 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 Silap padam sebab saya nak buat penutup lebar, dia tak boleh ada di sini penutup. Okey, tak boleh padam silap padam. Tak boleh. Dia tak logik. Baik. Untuk penutup kotak yang lebar ini, naikkan ke atas. Garisan ni naikkan ke atas. Yang ni tadi padam tak perlu ada. Nanti dia tak logik keadaannya. Naikkan ke atas, garisan selari naikkan ke atas ni garisan selari. Selari. Okey, anak murid Cikgu Laili. Okey, bagus. Terima kasih. Harap awak dapat manfaat petang ini. Baik. Kemudian kita nak dapatkan lebar kotak ni macam mana lebar kotak kita ukur lah lebih kurang jangan terlalu panjang sangat. Kita ambil ukuran ini, letak di sini. Ni. Okay.
Ambil ukuran ini, letak di sini dan gariskan. Okey. Kalau awak tengok awak punya lakaran tu, nampak bentuk tu tepat ke tak tepat? Awak boleh tengok lakaran awak tu nampak tepat ke tak tepat, atau garisan yang ada garisan yang tak selari, garisan kembang, okey, kembang kuncup. Ini kemahiran yang paling penting ni. Ingat walaupun hanya melakar sebuah kotak, di situ pun sudah kadang-kadang tu sudah berlaku banyak kesilapan. Apatah lagi kalau kita nak melukis sebuah rumah tu. Jadi kemahiran ini nampak macam terlalu mudah sangat, tapi awak sudah belajar tentang peraturan atau disiplin dalam menentukan ketepatan bentuk yang awak lukis, benda-benda atau objek-objek yang bentuk cuboid. Baik, ini penutup sini dia ada lipatan kertas ini penutup. Yang ini tak perlu lebar sangat sebab kertas ini bahagian ini dia terlipat sedikit, maksudnya terlipat sedikit, maksudnya lebih kecil daripada saiz yang ini lebih kecil. Dah jadi penutup, sudah siap Lepas ini kita nak buat proses shading untuk menimbulkan bentuk. Okey. Cepat sangat atau lambat sangat saya ni. Kalau saya kata cepat sangat, awak boleh tulis komen, cikgu tolonglah perlahan sikit cikgu, saya baru nak belajar ni cikgu laju sangat, tolong slow sikit boleh tak cikgu? Okey, tak ada hal tulis komen, InsyaAllah saya boleh baca. Okey. Okey. Kemudian kita bila dah siap lakaran ni, kita ni belum nampak lagi bentuk bentuk tu nak wujudkan dengan mengaplikasikan kita melakukan shading ada terang gelap objek lakaran tadi tu, kita nak mewujudkan bentuk buat latihan ini. Macam mana awak nak membezakan tone cerah, tone gelap pada satah-satah? Pastikan, ingat pastikan setiap satah-satah rata ini dia berbeza tonnya, berbeza tone. Kalau sini cerah, di sebelahnya mesti gelap sedikit, saya kata kontrakan sedikit, contoh kalau bahagian yang terlindung dia mesti ada kontra. Ingat saya pernah cakap banyak kali cakap, objek-objek yang bertindan pastikan ada kontra tone di situ Baik. Dan saya nak buat proses shading menggunakan teknik lorikkan. Katalah cahaya datang daripada sini. Saya biasa kalau melukis mesti datang dari sebelah kiri Biasa cahaya datang sebelah kiri. Tak kisahlah kalau awak nak biasa buat cahaya datang dari sebelah kanan pun tak kisahlah. Tapi yang ini paling sesuai, cahaya datang dari sebelah kiri sebab dia akan menyuluh bahagian dalam kotak ni dengan ini, permukaan penutup kotak. Baik, kita mulakan proses shading. Ini tone yang paling cerah Ini dah tentulah tone yang paling cerah. Cahaya datang dari sini. Ini pun, ini nombor 2 Ini nombor 2, ini nombor 2. Cahaya kena sini dan kena sini. Okey, yang paling terlindung adalah yang ini. Baik. Kita mula ini teknik melorik. Ingat melorik. Teknik lorikkan pastikan tone yang paling cerah. Garisan rapat-rapat. Gunakan pensel 2B Garisan rapat-rapat.
tone yang paling cerah. Okey, cara nak dapatkan hasil yang baik, yang kemas. Ini kertas Ini kertas, awak boleh lipat atau ada kertas kecil tak kisahlah Kalau kertas tebal tak payah lipat Saya gunakan kertas A4 ni, dia nipis, saya kena lipat. Ni letakkan di sini. Boleh juga gunakan pembaris. Okey, letak di sini. Yang paling cerah. Ingat cara melorek ni, saya kena ikut garisan ini supaya nanti secara automatik dia akan membantu untuk mewujudkan situasi benda yang awak sedang lorekkan itu. Kalau misal kata dia nampak keadaan penutup itu condong, dia akan nampak condong, automatik dia akan nampak condong. Tone yang paling cerah Okey, di sini lorekkan terus dengan garisan yang rapat-rapat dengan kualiti tone yang sama. Kalau misal kata ada komen saya tak sempat baca, boleh ulang balik komen tu Kalau ada apa-apa nak tanya boleh. Tone yang paling cerah, tone yang paling cerah, kontrol pergerakan pensil. Di bahagian atas ini ada masalah sebab dia ada ruang sempit. Bagaimana cara nak dapatkan hasil yang kemas macam tadi juga. Okey, waalaikumsalam Amirul. Baik, letakkan kertas di sini, letak di atas sini dan lorekkan. Pastikan tekanan pensel tu tekanan yang sama untuk dapatkan tone yang sama. Dia nampak comot-comot sikit pun tak apa sini ada nampak macam tumpuk-tumpuk tone lorekkan pensel tadi nampak macam tak rata. Tak apa, tu gambaran tu mungkin kotak tu dah lama. Mungkin kotak tu ada, dia dah rosak dah lama kita buka. Ni saya gunakan kertas, boleh gunakan pembaris. Ini boleh mempercepatkan proses boleh mempercepatkan awak punya kerja melorek tadi. Boleh kemaskan. Sekarang sudah berlalu 20 minit Baik. Kian, ingat saya beritahu tadi setiap satah-satah ini kena kontrakan tone kontrakan tone. Ini bahagian yang terlindung sikit, kena kontrakan tone kat sini. Lorekkan begini ikut garisan condong ini. Lorekkan, gelapkan sedikit bezakan kontrakan tone Kalau saya laju sangat, awak boleh komen, tulis komen. Cikgu perlahan sikit, saya boleh tunggu. Kalau misal kata tak cukup kontra, tak nampak kontra, ulang balik. Okay. Lepas tu boleh kemaskan bahagian atas ini. Di sini saya dah menggerakkan pensil ni ke arah lain Proses meratakan ini tak apa Proses mendetailkan tone ni. Pastikan tekanan tidak terlalu kuat, dapatkan perbezaan atau kontratone antara satah penutup yang lebar itu dengan satah lipatan penutup ni.
Sini ada perbezaan Okey, jelas. Bezakan sikit sahaja Okey. Kemudian di sini satah yang di dalam ini, okey, mengikut garisan tegak ini. Ini cara paling senang ni. Okey, Amirul, Waalaikumsalam. Okey, di sini letakkan macam ni, lorekkan. Cepat-cepat lorekkan garisan tu rapat-rapat. Waalaikumsalam, Muhammad Syahrul. InsyaAllah hari ini punya santai lukisan pensel ni saya akan berikan sijil. Nanti lepas habis tamat nanti awak boleh emailkan awak punya hasil kerja sebagai bukti Kemudian di bahagian atas ini boleh letakkan kertas, lorekkan. Pastikan ada kontratun dengan penutup tadi, ada kontra sedikit sahaja Okey, boleh kemaskan. Baik, ini bahagian yang dalam ni. Bahagian yang dalam ni dia ada tone yang agak gelap sedikit lebih gelap dari bahagian atas ini. Bahagian yang di dalam ni dia ada tone yang lebih gelap sedikit daripada bahagian atas. Saya dah gunakan pensel warna-warna hitam. Saya blend dia supaya dapatkan gelap kat sini sikit lorekkan dengan lembut supaya nampak perbezaan tone itu, dia nampak secara lembut Saya dah gunakan pensel warna-warna hitam Kalau awak ada pensel warna-warna hitam, boleh gunakan yang tu. Boleh dicampurkan dengan media pensel. Okey, saya kemaskan lagi dengan lembut letak tone dengan lembut. Di bahagian dalam ini dia lebih gelap sedikit gelap kepada cerah sikit. Ini bahagian yang dalam Okey, dah siap situ. Waalaikumsalam Arfah. Okey. Boleh saya teruskan? Minta komen. Sekarang sudah setengah jam. InsyaAllah 1 jam boleh siap
Kejap cikgu. Okey, nice one ni. Okey, saya tunggu. Okey, nak cepat tadi saya tunjukkan gunakan kertas macam ni. Letak di sini. Dan loretkan secara lembut, rapat-rapat. Pastikan ada perubahan tone yang sedikit antara sini gelap kepada dia cerah sikit. Yang dekat atas ni dia ada kontras sikit dengan permukaan penutup ini. Okey, saya betulkan. Saya gunakan pensel 2B. Okey. Okey. Okey, saya nak awak cuba gunakan pensel yang awak ada tu untuk gelapkan bahagian sini dengan tone yang paling gelap sekali Okey, saya terus buat kat sini supaya awak nampak perbezaan dia. Buat gunakan tone yang paling gelap sekali. Saya gunakan pensel 8B. Okey, tone yang paling gelap sekali Ini bahagian satah dinding kotak Okey, walaupun dia ada gelap tapi masih ada perbezaan tone di sini. Gelap kepada cerah juga, sangat gelap kepada cerah juga, sangat gelap kepada cerah juga. Tekanan pensel itu dikurangkan. Sini ada garisan untuk kemaskan. Pensel awak tu tekan Kalau ada pensel 4B boleh gunakan 4B, ada 6B boleh gunakan 6B, 8B. Okey. Sini ada gelap sikit Ada gelap sikit sini. Okey, kemudian bahagian tone yang cerah juga, kontrakan tone antara satah sini dengan satah belakang ni. Okey, gunakan pembaris atau kertas. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak kemaskan lagi supaya nampak lebih realistik. Loretkan garisan rapat-rapat sampai menutupi warna kertas, permukaan kertas. Nanti saya tunjukkan macam mana nak mendetailkan lagi supaya nampak lebih realistik. Sama juga dengan penutup di sini. Sama juga dengan penutup di sini. Ikut garisan ini ikut garisan ini Kalau ikut garisan ini nanti boleh buat, tapi saya susah nak menunjukkan lipatan dia begini keadaannya jadi kalau lipatannya bentuk condong begini, buat begini senang je sebenarnya Ingat setiap lapisan
atau setiap satah-satah yang berbeza mempunyai tone yang berbeza. Itu asasnya lah, paling senang. Yang ini awak boleh langgar. Kenapa boleh langgar? Sebab tone yang di bawah sini dia gelap, sedangkan awak melorek dengan tone yang cerah. Ini boleh langgar, tak ada hal. Kalau awak melorek tone yang gelap, dia ada bahagian yang terang, jadi awak kena jagalah supaya tone gelap itu tidak terlepas ke tempat lain. Ini bahagian penutup sini. Okey. Membuat shading itu ada peraturan-peraturan juga supaya nak dapatkan wujudnya bentuk kotak itu dengan realistik. Untuk dapat gambaran yang realistik lagi, mungkin pada kotak itu nanti adalah jenama-jenama yang awak perlu masukkan. Kalau tingkatan 5 mungkin ada kerja khusus yang melibatkan reka bentuk, penghasilan reka bentuk kotak atau pembungkusan yang berasal pada kotak. Jadi caranya, inilah caranya. Dan dalam reka bentuk teknologi juga, lukisan ini dipandang dari sudut lukisan isometrik. Dipandang dari sudut pandangan lukisan isometrik. Itu dalam mata pelajaran reka bentuk teknologi. Kalau ikut reka bentuk teknologi, sudut di sini 30 darjah, sudut di sini 30 darjah. Okey. Boleh saya teruskan, minta komen. Mata pelajaran reka bentuk teknologi itu kandungan pelajarannya sama dengan pendidikan seni visual, lebih kurang samalah, ada banyak persamaan. Okey, boleh jawatan. Okey, sekarang ni satah untuk satah depan. Okey, kita gunakan kertas inilah. Letak di sini, di bawah sini, lorekkan menegak. Ini tone yang cerah juga, lebih kurang dengan penutup ini. Lorekkan garisan rapat-rapat. Jangan jarang-jarang macam ni. Jarang-jarang nanti, kalau kita buat jarang-jarang macam ni, nanti kita kena buat lagi kan. Kena ulang banyak kali. Jadi kita buat rapat-rapat. Saya hanya menggerakkan jari, menggerakkan pensel guna jari. Di sini penuhkan, lorekkan itu. Boleh ulang supaya lorekkan itu rata dengan tone yang cantik. Ada nampak tumpuk-tumpuk lorekkan itu pun tidak mengapa. Kemudian bahagian atas ini saya gunakan kertas atau pembaris. Buat begini. Cepat-cepat pergerakan tu pantas, garisan selari. Awak tengok sendiri, pastikan tone itu tone yang sama. Perhatikan tone yang awak hasilkan tu tone yang kemas, tidak comot. Ini kadang-kadang saya buat garisan panjang-panjang untuk sambil mengemaskan bahagian lain.
Dah. Jadi kemaskan. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak mewujudkan bentuk yang lebih detail lah. Baik, di bahagian bawah sini, kena gelapkan sikit sikit je gelapkan, supaya di sini gelap dan dia naik ke atas ni semakin cerah. Sikit saja Waalaikumsalam Fitri. Okey, yang di atas ini satah yang gelap sikit Ini paling gelap, ini ada gelap sedikit. Saya gunakan pensel warna hitam Ingat setiap satah ni dia mesti ada kontratun Saya gunakan pensel warna hitam. Okey, lorikkan dengan kemas. Kontrakan tone antara satah untuk bahagian sini dengan sini. Okey, untuk bahagian sini saya gunakan kertas ni untuk menghalang supaya lorikan saya ni tidak terkena pada bahagian lain. Okey, ratakan, dan boleh ratakan sini. Semasa proses meratakan ini, mengemaskan tone ini, awak boleh buat gerakan lorikan, gerakan pensel yang berlainan. Yang sini, bahagian bawah sini. Nampak ada kontra tone antara penutup sini dengan bahagian bawah. Okey, kemaskan. Dalam ni ada tak siapa yang gunakan pensel warna-warna hitam? Kalau ada, minta komen. Nak tengok siapa yang gunakan pensel warna-warna hitam. Pensel warna-warna hitam tu boleh digunakan untuk esok ada juga santai seni lukisan pensel.
minggu depan insyaAllah tengok keadaan, mungkin saya akan buat santai seni catan, sama juga daripada asas sampailah menghasilkan catan yang lebih banyak, memasukkan imej-imej untuk sebagai satu gambaran. Saya sekarang ni sedang mengemaskan supaya nampak tone yang kemas, cantik. Okey. Laju sangat ke? Dah jadi kotak. Siapa yang rasa puas hati dan rasa nampak wow, cantiknya, wow, oh terbaik, sendiri rasa, yang sendiri rasa. Berdasarkan daripada proses awal sampai peringkat ini, yang awak rasa oh, senang hatilah melihat lukisan awak tu. Boleh komen? Atau awak dapat hasilkan yang lebih terbaik daripada sebelum ini? Boleh komen Dalam ni mungkin ada cikgu juga Okey, selamat bersama saya cikgu. Mudah-mudahan apa yang cikgu dapat pada petang ini bolehlah cikgu sampaikan kepada anak-anak murid, supaya anak-anak murid tu dapatlah belajar daripada cikgu. Okey, bagus. Rusmawati Ramli, Aziza. Ya, saya suka sangat. Okey, alhamdulillah. Maksudnya ada sesuatu lah yang awak dapat. Baik. Sekarang ni saya nak tunjuk dalam proses mengemaskan supaya nampak betul-betul, nampak lebih hidup. Garisan lakaran tadi tu kalau awak nak padam boleh padam. Baik, saya nak tunjukkan dekat sini tengok antara sini dengan sini dia tak nampak ada berapa perbezaan yang bagus untuk menimbulkan ini adalah bahagian yang terlipat di dalam kotak. Bahagian ini bahagian terlipat dan berada di dalam kotak. Jadi dalam keadaan cahaya mungkin ada pengaruh antara bahagian ini dia bertindan, dia berlapis. Saya kata kena kontrakan tu, dia maksudnya kontrakan sikit kat sini, kemaskan. Okey. Kemaskan sikit ada bezakan kemaskan sikit je, tambah sikit gelap. Tambah sikit gelap gerakkan kena ikut gerakan ini garisan condong ni supaya senang dia akan terbentuk sendiri. Apa yang awak hasilkan tadi bila awak dah siap je melorik semua bahagian, automatik dia akan nampak bentuk tu condong, bentuk tu tegak, dia akan nampak sendiri. Jadi teknik-teknik ni boleh digunakan lah. Okey, nanti bila dah mahir buat objek ini, nanti bolehlah saya kongsikan teknik melukis rumah pula. Rumah tu lebih complicated. Dia ada garisan condong bumbung, dia ada garisan untuk menggambarkan tingkap. Sini ada gelap sikit gelap sikit, semakin lama semakin cerah. Tu dia dah semakin timbul, semakin wujud. Tengok supaya bahagian sini dia gelap sedikit, dia cerah sini. Di dalam gelap tu ada gelap Dalam tone gelap tu dia ada gelap. Sama juga sebenarnya setiap bahagian yang awak letakkan tone tu, dia sebenarnya dia ada gelap, ada cerah Tapi sebagai asas untuk peringkat permulaan ni tak apalah awak faham terang gelap dah cukup lah Tapi kalau ikutkan yang sebenar, dalam gelap ada tone gelap, dalam cerah ini pun ada tone gelap, dalam tone gelap ini pun ada tone cerah, tone gelap. Baik, saya akan gelap lagi sikit. Saya gunakan pensil warna hitam. Kalau ada pensil 4B, boleh gunakan pensil 4B atau pensil yang berlainan dua saiz grade pensil awak gunakan tadi.
Ini gelap sedikit kepada cerah. Kalau awak dah rasa ada satu kelainan daripada hasil yang awak buat itu, maknanya ada perkembangan terbaik lah, ada manfaat lah. Alhamdulillah. Saya yakin sesiapa yang mengikuti bengkel ni bersama saya ni dari segi teknik mungkin pasti akan dapat sesuatu yang bermanfaat. Dah jadi sebenarnya dah jadi dah ni dah jadi dah kotak. Di sini boleh kemaskan sikit. Ingat ini kontra ni pastikan ada perbezaan. Dalam gelap tu ada gelap cerah juga. Gelap cerah, gelap cerah. Sini gelap cerah. Okey, Rosmawati. Okey, terima kasih. Sesiapa juga boleh belajar sebenarnya. Kalau mak kita ke bapa kita nak belajar pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau santai-santai di rumah, sebenarnya situasi PKP ni tak ada nak buat apa, mak bapak awak pun boleh buat. Kalau dapat masa awal tu, kalau tak dapat ikut nanti macam mana nak ikut yang pertengahan tu pastikan lebih kurang 30 minit yang awal tu bawa bersama saya lah. Lepas tu kita katakan nak keluar ke, okey, tak ada masalah. Lepas tu sambil-sambil lihat menonton TV, bolehlah mengemaskan awak punya lukisan. Baik. Sekarang ni saya nak wujudkan bayang bahagian belakang ni. Macam mana nak wujudkan bayang bahagian belakang ni? Saya dah ada contoh ni caranya. Ini lakaran ni saya buat malam tadi. Okey. Macam mana nak buat bayang? Boleh saya mulakan? Masa tinggal 5 minit. Tak apa, lewat sikit 20 minit tak apa. Ini saya padam lah. Saya padam garisan-garisan ni. Okey, nak membuang habuk-habuk ni senang je. Kita gunakan teknik tiupan. Macam tu. Tiup. Kalau guna teknik macam ni mungkin akan mengotorkan kertas lukisan awak. Atau kalau ada tisu, boleh gunakan tisu. Gunakan tisu dengan lembut macam tu. Okey, boleh saya mulakan untuk melukis bayang. Sekarang benda ini belum wujud lagi. Dia belum nampak duduk di atas permukaan lantai. Jadi sifat 3D tu, dia gambaran tu masih tak nampak cantik lagi lah. Macam mana nak wujudkan bayang? Boleh saya mula? Baik. Boleh saya mula? Minta komen sebab saya nak awak dapat. Okey, boleh Danish. Baik. Macam mana caranya? Caranya macam mana cara? Cara ni yang sebenarnya penting Saya ini sebenarnya ada juga kesilapan Orang boleh komen sebenarnya kalau pelukis-pelukis tu dia tahu dekat mana silap tapi kesilapan tu kita minimalkan. Kalau pelukis yang belajar tu lebih banyak pengetahuan dari segi peraturan disiplin untuk penghasilan lukisan. Baik. Macam ni cara nak buat bayang? Baik. Ini tadi kat sini ada titik. Okey, ada pertemuan garisan sini dengan sini. Awak buat je garisan serong sikit macam ni di tepi ni. Macam ni
Sikit je sikit je. Kalau nak tunjuk sikit sangat pun tak apalah. Sikit je. Sikit je sikit je. Sampai sini. Daripada sini dikembang sampai belakang. Yang ini saya kena tunjukkan step by step. Kalau kita kata sudah. Okay, saya mula untuk yang berikutnya. Supaya dapat hasilkan bentuk bayang yang hampir tepat lah. Dia bukan 100% tepat lah. Macam itulah. Supaya lukisan kita tu tidak nampak terlalu dapat tunjukkan kesalahan yang sikit je. Okay, anak di rumah pun join. Okay, tingkatan 1 bagus. Nanti kalau boleh hasil tu tunjukkan dekat cikgu. Nanti cikgu boleh pertimbangkan lah sebagai satu evidence untuk penilaian pentaksiran PBD. Baik, macam mana nak dapatkan? Ini kalau permukaan ini tak ada penutup, dia bayang dia kat sini mesti lain. Okay, dia akan terus je sebab dia ada penutup kat sini. Sini katalah bayang tadi jatuh begini. Okay, bayang tadi jatuh begini. Okay, dia jatuh dekat sini pertemuan garisan condong ditemu kat sini lepas tu ni ada condong sini. Condong sini masuk condong sikit macam tu. Daripada titik tadi sini condongkan kena dekat titik sini tu buat begini. Ni tak apa, lepaskan je tak apalah lakaran. Lepas tu andaikan ini jarak ini dengan sini, jarak ini dengan sini buat kecil saja dah cukup kan. Lebih kurang daripada saiz ini kecilkan sikit, buat ke belakang. Lakaran tu jangan ditekan saya menekan tu supaya awak nampak. Okey. Di sini ada tinggi, cahaya datang dari sini, maksudnya bucu sini dia akan jatuh dekat sini lah. Buat garisan condong, dia akan jatuh dekat sini. Ni bucu sini. Dan dia ada garisan macam ni, maksudnya dia ni bayang ini dia mesti terkeluar untuk menggambarkan penutup. Kita keluar menggambarkan penutup. Dia ada lebar, tarik ke belakang. Jangan besar sangat biar kecil sikit dari sini tak apa. Jangan lebar, jangan besar sangat dari sini. Okey, dapat. Lepas tu gunakan pensil, lorikkan begini lorik begini sama. Tadi sini ada garisan mendatar, dia selari ni selari. Ingat, untuk jalan selamat semakin ke belakang semakin menghilang. Semakin ke belakang semakin menghilang. Yang ini sebenarnya sampai sini je. Ini selari ni, selari. Padam. Dia semakin menghilang ukuran ini lebih kurang samalah ukuran bawah ni. Tak perlu tunjuk terlalu kuat Dia bayang ni sama-sama saja. Di depan sini dia tone yang gelap. Semakin lama dia semakin menghilang. Menghilang. Hilang. Ingat hilang. Selari dengan ini Jadi kalau nak gelapkan kat sini boleh gelapkan. Ingat semakin menghilang. Ini saya dah ulang 3 kali Semakin menghilang.
semakin menghilang. Yang sini ikut, yang ini kena ikut garisan ni. Ini adalah bayang di bahagian penutup atas tu. Dia ada ikut garisan ni. Ni penghabis sekali. Tak payah nampak ni pudarkan. Ni jalan selamat. Okey. Sudah siap. Sesiapa yang mengikuti kelas bersama saya semalam, video tu semalam saya terdelete. Saya cuba untuk dapatkan balik daripada YouTube. Saya harap boleh dapat lah. Sedang proses. Kalau tak dapat, saya akan buat video lain untuk santai seni pensil yang semalam ni. Okey, jadi dah. Okey. Garisan ini dia ikut garisan mendata ni. Gerakkan pensil. Masa kemasan tu tak apalah, kemasan sikit-sikit tapi jangan nampak kesan lorikan pensil. Kesan lorikan yang begini sangat penting untuk menunjukkan di lantai. Lorikan begini sangat penting untuk menunjukkan di lantai, kedudukan lantai. Baik, untuk bahagian depan sini boleh saya teruskan. Dah lebih 5 minit. Tahniah yang ada sampai habis. Rasa sekejap je kan, 1 jam. Itulah bila kita dah kusyuk membuat. Baik, untuk bahagian depan sini untuk menimbulkan dia nampak duduk atas lantai. Untuk bahagian depan sini buat garisan gelap gelap. Dia bukan garisan gelap tu yang terus tak dia ada gunakan hujung pensil yang tajam. Dia ada sini, dia hilang, dia ada hilang. Ada hilang. Dia bukan garisan yang terus kita buat macam tu. Okey, dah jadi. Untuk tepi sini pun sama juga. Ada. Di sini. Dan di sini. Boleh buat garisan tu garisan yang sama tone yang sama, lebih kurang sama dengan tone yang ada di sampingnya. Dia tak boleh terlalu gelap. Okey. Tepan baskar. Okey, tak apa, boleh belajar setiap hari, insya-Allah daripada hari Isnin sampai hari Khamis, atau mungkin hari Sabtu Ahad itu saya akan buat. Jangan lupa subscribe saya punya channel ni supaya awak nanti tidak ketinggalan bila awak subscribe akan ada notifikasi supaya ada dapat pemberitahuan saya ada kelas gitu. Okey, Rosmawati. Okey, bagus. Bolehlah jadikan sebagai evidence dalam PBD murid. Bolehlah dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan tajuk-tajuk yang berkaitan ramai. Nanti kalau saya tulis PDPR, seni lukisan tingkatan 5, tingkatan 4, nanti orang luar dia nampak dia tak nampak tak terbuka lah. Jadi saya punya perkongsian ni lebih terbuka
sesiapa sahaja orang luar yang nak belajar, dia boleh ikuti. Okey, dah siap? Jangan lupa kalau nak padam, boleh padam lakaran. Okey, bila dah siap menghasilkan karya sama lukisan atau catatan, penting awak kena tanda tangan. Nak buangkan abu-abu ni boleh guna teknik tiupan atau guna tisu buang. Baik. Bila dah habis, dah siap, gunakan pensil, awak tanda tangan. Tanda tangan tu tanda tangan yang boleh dibaca bukan tanda tangan seperti tanda tangan cek tulis ni kecil-kecil sesuai dekat-dekat dengan apa yang awak buat tadi. Kalau saya ni tanda tangan buka, lepas tu tulis tarikh 15/6/2021. Tapi nanti kalau saya kata kalau calon SPM, jangan pula awak punya hasil kerja tu awak tanda tangan tak payah Ini kalau hasil kerja atau karya-karya yang awak hasilkan sendiri untuk koleksi sendiri, macam itulah. Baik, itu sahaja perkongsian daripada saya pada petang ini. Saya harap perkongsian pada hari ini ada manfaatnya. Kalau tak banyak, dapat sikit pun jadilah saya berkongsi sekadar apa yang saya termampu. Jadi kalau ada kekurangan, salah silap tu saya mohon maaf lah InsyaAllah esok pukul 3 petang saya ada lagi bersama dalam santai seni lukisan pensil. Okey, saya lupa kepada yang menyertai bengkel ini, nanti boleh emailkan awak punya hasil kerja itu kepada email saya @gmail.com. Ni bagi karya-karya yang dah siap, boleh tunjukkan awak punya hasil karya itu dalam sendkan kepada email saya, supaya nanti insyaAllah saya akan uruskan untuk dapatkan CD penyertaan. Kemudian awak jangan lupa tuliskan nama penuh nama penuh dan kad pengenalan. Okey, nama penuh dan kad pengenalan, tu je nama sekolah tak payah. Hantar hari ini selewat-lewatnya, janganlah sampai lewat sangat janganlah hantar sampai pagi. Saya tetapkan sampai pukul 9 lah sampai pukul 9 lah. Sampai pukul 9 malam boleh nak email, boleh email karya. Okey, selewat-lewatnya pukul 9 9 malam. Sebelum pukul 9 atau pukul 9. Nama penuh dan kad pengenalan. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan berjumpa lagi jika ada salah dan silap, saya mohon maaf lah. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa awak subscribe channel saya ni, supaya awak sharekan juga kepada rakan-rakan lain, supaya sama-sama lah kita boleh belajar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nanti kalau awak nak dapatkan email saya tu, nanti awak boleh review balik saya punya video ni nanti. Dalam tu ada email. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.